Menurut para ulama, sesuatu umat itu hanya akan berjalan masa kehidupan mereka tidak lebih daripada 1,500 tahun. Bila cukup 1,500, maka tamadun dia akan berakhir. Maka dia bangkitkan orang lain pula untuk memimpin ataupun menjuarai kepimpinan ketika itu. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar-putarkan di antara manusia. Dulu orang Arab memerintah dunia. Hari ini orang putih memerintah dunia. Nanti masa mungkin entah-entah orang Melayu pula akan memerintah dunia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mana 1,500 habis. Mai orang lain pula. Jadi kalau 1,500 tolak dengan 1455, berapa? Tinggal lagi 45 tahun sahaja lagi. Berarti dunia ni yang sudah berumur lebih, kita pun tak tahu berapa juta tahun umur dunia ni. Jadi dunia ni hanya tinggal lagi 45 tahun. 45 tahun. Ni kalau kita kata 1,500 lah. Kita tak tahu adakah Tuhan akan bagi lebihan masa. Dia panggil waktu kecemasan. Kalau ikut habislah. Tapi waktu kecemasan. Berapa lama lagi Tuhan nak bagi? Ni rahsia Allah. Kita semua tak tahu. Jadi kalaulah Nabi kita SAW mengatakan, Nabi dibangkitkan sebagai Rasul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kiamat itu ialah seperti waktu asar menjelang waktu maghrib. Waktu asar ni dengan waktu maghrib sangat dekat. Itulah 1,400 tahun yang lalu. Makna kita duduk di masa ni, kalau bahagi 3, kita duduk pasal terakhir sekali. Bayangkan, kita dengan kiamat tu berapa lama lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah tak lama dah. Dan kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena pasti bahawa kiamat itu ada tanda. Dia ada alamat dia. Alamat kiamat ni, dia ada alamat kiamat kecil, alamat kiamat pertengahan, alamat kiamat besar. Alamat kiamat kecil, semua dah berlaku. Orang puan ramai penyanyi wanita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, arak jadi minuman biasa, judi, dan sebagainya. Semua tu dah berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alamat kiamat pertengahan, kata ulama, ialah zuhur Imam Mahdi alaihi salam. Lepas daripada tu, maka akan berlakulah satu demi satu alamat kiamat yang besar-besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, masa yang kita nanti ialah kezuhuran Imam Mahdi alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang akan jadi alamat kiamat pertengahan. Lepas tu akan berlakulah keluarnya Dajjal laknatullahi alaihi. Ketika itu akan berlaku matahari naik belah barat. Ketika itu akan berlaku keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ketika itu akan berlaku keluarnya Dabbah. Dabbah ni binatang yang akan cop setiap ia dia jumpa siapa-siapa, dia akan cop di dahi seseorang itu, Islam kafir, Islam kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini situasi yang kita akan tempuh. Jadi kalau umur 45 tahun lagi, kalau kata 45 tahun lagi lah, boleh pergi ke umur 45 tahun lagi. Saya dah 52. 5, 6,
90 orang. Tu bukan dia lah tu. Mana yang pergi umur 1 tahun. Jadi, mereka ni boleh pergi umur mereka. Anak-anak kita ni. Soalan Rasulullah Muhammad. Taib. Jadi, subhanallah, berarti alamat kiamat akan dilalui oleh semua anak-anak kita ni. Bersedia lagi nak jumpa dengan Dajjal. Zaman Dajjal. Macam mana kita jumpa dengan Dabbah. Bagaimana kita jumpa dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya'juj 40 puak. Ma'juj 40 puak. Bangsa. 40 bangsa. Kalau kita kata manusia ni dah ramai dah. Kita kategori orang Malaysia, ni orang Kelantan, ni orang Kedah, ni orang Terengganu. 13 negeri, ada 13 negeri kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, rumpun kita bukan 13. Lebih. Tu tapi lagi Indonesia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Dayak pun pecah. Dayak bagai-bagai Dayak pula. Laut lah, darat lah. Betul tak tahu lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Pecahan. Ya'juj ada 40 bangsa, Ma'juj ada 40 bangsa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Ya'juj Ma'juj telah pun ditahan dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam benteng yang dibina oleh Zulqarnain. Di mana wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hari ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun manusia ada kelengkapan yang cukup untuk mengesan, untuk scan, tapi rahsia Allah tak tahu di mana duduk Ya'juj wa Ma'juj. Tak tahu. Yang tahu di mana duduk mereka, para awliya Allah. Sebab kata ulama, di atas dataran yang duduk di atas penempatan Ya'juj Ma'juj itulah dia panggil dataran awliya. Ini kata guru saya lah. Tempat istimak ulama, istimak para awliya. Di bawah itulah penempatan Ya'juj Ma'juj. Di mana tak tahu. Dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya'juj Ma'juj ni yang waktu hidup mereka hari itu membuat kerosakan atas muka bumi. Buat kerosakan. Sampai orang tempatan minta Zulqarnain tolong buat tembok, kami tak tahan dah dengan Ya'juj Ma'juj ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga Zulqarnain menempa besi, dituang timah, maka duduklah mereka dalam tu sampai hari ini tak keluar-keluar. Kata ulama, mereka tetap nak keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan mereka tebuk lubang. Mereka tebuk lepas nak keluar. Tapi setiap kali mereka tebuk lubang, azan berkumandang untuk lubang tu balik. Dia balik ke kampung mereka balik. Bayangkan berapa teratus tahun pada zaman Zulqarnain dengan hari ini tak pernah mereka, sahabat Sayyidina Muhammad, tak pernah mereka lemah semangat untuk menembuk tembok tu. Sampai tu masa Allah izin, maka tembok tu pecah dan mereka akan keluar. Keluar Ya'juj Ma'juj ni, kalau kita kata kita ramai, mereka lagi ramai. Jadi keluar ni kata orang Kedah, mengenyut. Penuh Ya'juj Ma'juj di dunia ni. Dalam kitab, dalam hadis menyebut, mereka keluar daripada kubur mereka tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka berdepan dengan satu tasik yang besar. Jadi tuan-tuan boleh merujuk kepada kuliah Tok Guru Haji beberapa masa dulu. Ada saya dengar Tok Guru bercakap. Mereka turun daripada gunung, tempat tinggi, mereka berdepan depan mereka tasik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tasik yang besar. Mereka pakai hirup seorang sikit, tahu dia hirup. Minum seorang sikit. Air tu kering. Bayangkan, ramai tak ramai Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni, tinggi dia, tinggi kalah hak tu paling tinggi tu tinggi tiang elektrik.
Kita tengok macam tu. Hak rendah dah sejengkai. Cik Amin, sejengkai. Sejengkai tak apa, kami sepak. Sepak tengok. Merenyut main tu. Macam tengok dalam TV kan. Dalam TV dia buat gambar cerita apa? Apa tau? Hak macam-macam kartun semua tu. Tu rupa dia pun semua tu. TV dia cerita lah. Filem-filem tu. Kalau hak besar, macam-macam rupa. Rupa macam tu lah. Rupa hudu-hudu tu. Besar, tinggi, hak rendah-rendah. Allah SWT. Kalau dia nak duduk, ni, ada hak tu yang ciptaan dia. Ni cerita tu guru. Kalau dia nak duduk, dia tak perlu hampak kapek, tak perlu hampak sejadah, tak perlu hampak tikar. Dia hampak. Dia tarik telinga tu besar. Dia tarik telinga, dia duduk atas telinga dia. Bayang dia macam mana. Dia buat kerosakan. Dia main rumah orang dia dia katuk habis ni. Dia main katuk benda dia makan. Kita ni bukan sekat ajuk-majuk, kera masuk rumah menteruk lah. Kera buka quyuk masalah saya masuk, buka peti bayangkan zaman tu macam mana zaman majuk-majuk. Lepas tu guru kami Pak Suyuk, dia minta doa, dia tak hidup zaman fitnah ni. Bila dia meninggal 2 tahun lepas, anak murid kata dekat dah zaman ni. Zaman kita duduk zaman Covid ni, di zaman fitnah dah mula. Seperti mana zaman dan ni sebenarnya seperak zaman tu. Zaman Dajjal, makan tak ada. Makanan tak ada. Hari ni orang makan tak ada, kita masih boleh tolong. InsyaAllah. Zaman tu, subhanallah, makanan tak ada sungguh. Sampai seseorang yang keluar daripada rumah cari makan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cerita dalam hadis, orang tu dia keluar malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kencing dia tu jatuh di atas sesuatu yang keras, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia rasa malah percikkan kencing. Yang kena, yang mercik ke dia, tengok ialah kulit kambing yang keras. Hak tu pun buat balik, merebut berkeli orang nak makan. Bayangkan zaman tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kita ni kena belajar. Bila orang kata stay at home, duduk rumah, jangan keluar. Betul dah tu. Zaman Dajjal jangan keluar, duduk dalam rumah. Macam mana nak buat? Lapar. Kata guru kami, baca Yasin niat kenyang. Lapar, baca Yasin. Baca Yasin niat kenyang. Saya kadang-kadang terfikir, kita lapar, kita boleh settle baca Yasin. Anak lapar. Anak boleh baca Yasin. Bayangkan zaman. Teruk sungguh. Lepas tu di antara kes orang bunuh diri ialah sebab anak menangis malam lapar nak bagi makan tak ada.